berbanding dengan Al-Quran. Hukum Al-Quran itu kita banding. Contohnya macam mana nak dapat hukum dadah? Haram ke, makruh ke, sunat ke, wajib ke, harus ke, macam mana nak dapat hukum? Macam mana yang dikatakan dadah itu haram? Di mana asas dia? Sedangkan dalam Al-Quran tak disebut perkataan dadah, mukhadarat tak ada dalam Al-Quran. Yang ada pun bunyi aja, fi amadin mumaddadah, itu je bunyi saja. Bukan maksud dadah. Bunyi saja macam bunyi dadah, amadin mumaddadah. Ya, maksud dia lain. Kita dengar bunyi macam sebut dadah. Al-Quran sebut dadah, fi amadin mumaddadah. Itu tak betul, tu cerita tentang neraka. Ya, neraka mutamah. Bagaimana keadaan ahli neraka yang dicampak dalam neraka mutamah? Mereka digantung di atas tiang-tiang yang bersusun. Dan di atas tiang-tiang itulah mereka ni dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka mutamah tu. Tu cerita dia, bukan tak ada kena-mengena dengan dadah pun. Jadi dalam bahasa Arab, dadah ni namanya muhaddarat. Ya, muhaddarat atau muhaddarah. Tak ada dalam Quran. Jadi macam mana kita nak dapat hukum dadah ni haram? Ada hukum, satu hukum dalam Al-Quran berkenaan dengan arak. Kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat 60. Quran ni dia. Carilah Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 60. Allah SWT berfirman, seperti mana yang dibaca tadi. Surah Al-Maidah ayat 60. Surah Al-Maidah ayat 60. Itu ayat lain. Itu 90 silap. 90 silap saya betulkan balik. Surah Al-Maidah ayat 90. Allah Ta'ala menegaskan, wahai orang beriman, sungguhnya arak, judi, penyembah ya, berhala-berhala, sama ada patung ataupun yang sebalik, yang selain daripada patung, asalkan dia itu disembah, wal azlam, dan bertenung nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah. Mudah-mudahan kamu berjaya di dunia dan akhirat. Di situ pun hukum dia tak disebut. Allah nak kata innamal khamru haram, innamal khamru ya rijsun. Difahamkan, bila difahamkan minum arak ni perbuatan keji, perbuatan syaitan, hukum dia haram. Itu yang kita faham. Jadi hukum dia jelas dalam Quran, hukum arak tu haram. Jadi maitan mana dadah tu boleh jadi haram juga, sebab ada persamaan antara dadah dengan arak, iaitu memabukkan dan mengkhayalkan. Disokong oleh sebuah hadis Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan ianya haram. Ada sama tak dadah dengan arak? Sama. Ketum, kalau kita salah guna, dia jadi memabukkan dan menghayalkan, haram lah. Syabu pun begitu, dadah pun begitu. Kalau disalah guna sampai jadi khayal, maka hukum dia haram. Ketum asalnya harus. Jangan salah faham. Bukan tiba-tiba main haram. Ketum ni asalnya harus. Tapi macam mana boleh jadi jatuh haram? Sebab bila disalah guna, bukan untuk menguatkan tubuh badan, tapi untuk berkhayal, maka hukum dia haram. Sebab itulah qiyas itu digunakan dalam hukum syarak. Kerana hukum syarak ni banyak yang bersifat umum dan mengandungi maksud yang luas, seperti yang diceritakan oleh pengarang kitab. Kita lihat contoh. Dalam kitab ni diberikan 3 contoh. Contoh pertama, ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainah
Ya, sesungguhnya seorang wanita daripada suku Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mendatang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Sesungguhnya ibuku bernazar untuk mengerjakan ibadah haji, maka dia tak buat ibadah haji sehinggalah dia meninggal. Ahujju anha, apakah saya boleh menunaikan haji untuknya? Nampak? Jadi jawab Nabi SAW, qala na'am hujji anha. Nabi SAW kata, boleh, ya, kerjakanlah haji untuknya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatan. Nabi SAW sambung ni, apakah pandanganmu sekiranya nak hukum yang hutang, apakah kamu akan melunaskannya? Ya, jawab perempuan tersebut. Maka sabda Nabi SAW, iqtullaha wallahu ahaqqu bil wafa. Lunaskanlah hutang Allah, kerana sungguhnya hutang Allah ada lebih selayaknya ditunaikan. Itu contoh kiasan. Kalau mak kita ada hutang, kena tak bayar hutang, kena bayar. Sama. Jadi bila mak kita ni ada kewajipan yang tertangguh disebabkan nazar, kita kena buat. Sebab dia ranking hutang. Dulu dia bernazar nak puasa 3 hari, nak puasa seminggu, sampai meninggal tak puasa. Kita tahu dia cakap nak bernazar, kita kena ganti tu. Kita lah yang kena buat. Sebab itu hutang arwah ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hutang manusia pun, walau dah hutang arwah ni pada manusia pun kita kena selesaikan, apatah lagi hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiasan dia. Contoh yang kedua, An Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekumpulan manusia dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dhaba ahlul dutur bil ujuri yusalluna kama nusalli. Semuanya golongan kaya dalam kalangan kami telah memberi pahala yang banyak. Mereka semayang seperti mana kami semayang. Ya wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka berpuasa macam kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan harta mereka yang berlebihan, iaitu melimpah ruah. So, dia orang kaya kan, dan tak ada apa nak buat, bersedekah. Kan? Apa lagi yang nak diguna harta yang berlebihan? Macam sahabat saya, tak ada apa dah, harta dia dah banyak. Maka sekarang ni dia banyak melakukan amal jariah.